Apakah sinopsis bagi halaman 18 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-113 Allah bercerita tentang apa? Yang pertama, kaum Yahudi dan Nasrani, pandangan masing-masing tentang lawannya. Itu sinopsis kita pada hari ini. Dan kemudian pada ayat 114 hingga 115 itu kezaliman orang yang menghalang solat di masjid dan sahnya solat di mana pun, di mana saja, barat timur menghadap mana pun, tetap sah. Dan 116 hingga 118 kebohongan ahli kitab dan kaum musyrikin dengan menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nauzubillah min zalik, dan ayat 119 peringatan agar tidak mengikuti kaum Yahudi dan juga Nasrani. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
Sadaqallahul azim. Resolusi apakah yang kita boleh laksanakan? 3 perkara daripada halaman 18 ini. Mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, kita berdasarkan pada ayat 113, bila bercakap gunalah ilmu. Berteraskan pada ayat 113 tadi, maksudnya baca kitab, kita kena faham. Tilawah itu bukan sekadar baca, tapi kita faham, dan ilmu itulah yang kita akan gunakan. Salah satu kesannya kita tidak suka menghukum orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jangan bersifat resis, perkauman dalam menentukan bahagia sengsara, macam kes orang Yahudi cakap orang Kristian ni masuk tak ada apa-apa, yang ini pun tak ada apa-apa. Sebenarnya dua-dua tak ada, Allah tak komen pasal memang betul pun, tetapi kita jangan tentukan bahagia sengsara orang lain, syurga neraka, kita terus untuk menyampaikan. Yang ketiga, perjuangkan masjid dengan imarahkan dan tidak mengotorinya secara fizikal, tetapi dari segi emosi spiritualnya, jangan kotorkan dengan hati-hati busuk yang selalu bergaduh sesama AJK dengan ahli Korea. Jangan bergaduh, kan? Ini petanda kita ni macam dekat dengan Bani Israel. Nauzubillah min zalik, ini Allah beri pengajaran daripada halaman ini. Dan yang keempat tadi apa? Hargai kebesaran Allah sedia ada dan jangan mencabar Tuhan. Jangan minta Tuhan tolong bagi saya, macam vending machine pula Allah ni, kan. Okey, masuk duit, okey saya nak, nak, kan. Macam satu ugutan pada ugutan. Kan? Kalau tak masuk saya tak akan solat. Contoh. Bahaya juga sangat. Ada orang dia kata saya akan baca Quran kalau Tuhan tadilah masukkan 1 juta dalam akaun saya, projek berjaya, saya akan kembali pada Tuhan. Kalau tak, saya tak nak. Kan? Yang itu petanda bahawa siapa yang hebat ni sekarang ni, kan. Dia macam kalau dekat tempat kerja tu, bos, saya buat kerja bos, kalau bos ikut cakap saya, kan. Tak lama lah tu kan, dapat surat resign, get out dari sini, kan. Tapi Allah Maha sayang, Ustaz, Allah ni memang bagi peluang lagi, dapat lagi rezeki, tak kisahlah siapa Chong ke Sugu ke apa ke, semua dapat rezeki. Sebenarnya Allah nak beri peluang. Pasal apa? Allah nak kita tetap juga degil-degil pun, pasal Allah Maha sayang. Allah kita degil macam mana pun, Allah nak kita ke syurga. Masya-Allah. Allah nak kita ke syurga. Allah bagi panduan ini pasal nak kembalikan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya perkataan yang kita nak tengok pada hari ini adalah perkataan hakama. Mari kita tengok perkataan hari ini, iaitu perkataan ini bermaksud mencegah, menegah untuk membaiki ataupun menghukumi, berulang 210 kali di dalam Al-Quran. Dan apa maksudnya? Maksudnya bila cakap tentang hakama ini, bila ada tali, Ustaz, kena kepada haiwan itu, namanya adalah hakamatud dabbah, tali kekang, untuk macam ada apa, ada lembu ke, ada yang kita tarik tu, kan. Itu tali pasal nak mengekang, menghalang daripada dia terbiar berlari, Jadi bila kita bercakap tentang hakama ini, hikmah, berbawa pada perkataan hikmah. Hikmah ini bila orang ada ilmu, dia susun elok-elok dan dia menjadi kebenaran. Kerana ada ilmu dan akal kita itu dia mengekang daripada dia akal yang kita dah belajar pun dia mengekang. Jadi dengan akal dan ilmu yang betul, seseorang itu dapat mencapai hikmah dalam hidup kita. Dan sudah tentunya bila Allah menggunakan perkataan hakim, maksudnya apa? Allah ini adalah yang tahu sesuatu, ada ilmu dan buat tepat pada masa dan kena pada tempat dia. Itu kalau hikmah pada Allah. Tapi kalau hikmah pada manusia, tahu sesuatu dan dapat melakukan kebaikan. Macam tuan-tuan lah tahu bahawa My Quran Time penting dan boleh melakukan kebaikan, itu namanya ialah hikmah bagi manusia. Jadi itu sebabnya perkataan hakama ini akan banyak berulang. Kalau kita nak selalu dapat perkara yang tepat, ilmu yang tepat dan dapat laksana pada tempat yang sesuai, kita kena minta banyak kepada Al-Hakim. Dan macam mana nak dapat? Sudah tentunya kena baca banyak Wal Quranil Hakim. Berkenaan dengan
hukum tajwid yang ingin dikongsikan pada hari ini. Semalam kita dah belajar tentang lahnul khafi ataupun kesalahan kecil ataupun sembunyi tentang menambah huruf ataupun menambah kadar bacaan. Semalam. Hari ini kita nak tengok ada dua. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, menambah atau mengurangkan kadar dengung atau gunnah. Berperhatikan dekat kaca TV kita. Perhatikan ayat dua kalimah pada ayat yang ke-114, iaitulah kalimah mimman mana'a. Permulaan ayat 114 tu kan, mimman mana'a, maksudnya mengurangkan dengung kadar dia. Contoh dia baca laju, mimman mana'a, salah ataupun lama sangat, Allah. Itu bukan setakat dua harakat, dua rakaat tu. Sebab kadar dia dua harakat, jangan lebih dan jangan kurang. Satu lagi pada ikhfa hakiki, contoh pada ayat yang ke-117, fa in amran fa innama, kalimah amran fa innama, amran fa, itu ikhfa hakiki, kena dengung. Amran fa, dua harakat, maksudnya jangan kita lambat atau jangan kita tercepat. Satu. Kemudian yang keempat, kesalahan yang tersembunyi, membaca dengung bacaan izhar ataupun sebaliknya. Contoh pada ayat 114 lagi, pada kalimah permulaan kalimah ataupun permulaan ayat 114, wa man azlama, kat situ nun mati bertemu dengan hamzah, hukum dia izhar halqi, tak boleh dengung, tiba-tiba kita baca dengung, wa man azlama, salah. Jadi itu kesalahan antaranya. Dan juga satu lagi pada kalimah lahum fid dunya, juga ayat 114, lahum fid dunya tu mim mati bertemu dengan fa, izhar syafawi, jadi kita tak boleh dengung kat situ. Lahum fi, salah. Maknanya kita kena jelaskan bacaan kita, lahum fid dunya. Jadi itulah dua kesalahan yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Lahnul khafi, iaitu menambah atau mengurangkan kadar dengung atau gunnah, dan yang kedua, membaca dengung bacaan izhar ataupun membaca tak dengung pada yang tempat yang dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran semuanya, mudah-mudahan dapat beri manfaat. Allah.